اقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين صدق الله العظيم. Surahul Azim pada ayat 191, dan bunuhlah mereka di mana kamu temui. Bermula saja, jumpa saja, bunuh. Ustaz Syed Syarizan, daripada awal lagi Ustaz tak bersuara kerana nak memberi peluang kepada Ustaz untuk mencerahkan lagi. Boleh ke kalau jumpa je orang yang rasa tak beriman, bunuh? Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa man tabi'ahum ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Alhamdulillah, terima kasih pada Tuan Ustaz Fazrul, begitu juga Ustaz Zamizi, sahabat saya, atas peluang yang diberikan pada hari ini. Patut yang cerita pasal ni hos kita yang patut saya jadi hos. Cara cakap pun, lontaran suara pun dah sedap dah. Antara Ustaz berdua lah. Saya tak tahu. Saya dah lontar awal. Saya tak rasa dah lontar awal. Saya mengikuti Quran Time tiap hari ke hari, buka TV ke, tengok ustaz kita, masya-Allah. Saya kata walaupun masuk dah ini memang dah lama mengkaji Al-Quran. Kan? Jadi berbalik pada jawab soalan tu, memang kata waqtuluhum haitsu thaqiftumuhum. Jadi kalau ikut literally, nampak orang kafir je bunuh, orang kafir je bunuh. Dan ini memang ayat yang sangat kontroversi yang dilemparkan oleh golongan-golongan barat, terutamanya ya, mungkin orientalis, mungkin mereka yang ada sifat Islamfobia dan sebagainya. Ayat ini yang sering dicanang. Bahkan orang-orang yang mengaku Islam yang mana dia bawa dalam konteks wacana liberal pun sama sekali, 2x5 juga. Dia nak tunjukkan kita ni Al-Quran perlu dirubah, perlu diedit balik. Dia kata antara yang perlu diubah ini, dia kata ayat yang membawa kepada fitnah, membawa permusuhan, menunjukkan bahawa Islam ini bukan agama rahmah. Tapi bila kita sebut balik ayat itu, tak boleh kita nak faham secara literal, kena faham dari konteks sebenarnya. Saya pernah jumpa lah ada seorang hamba Allah ni, dia ada ala-ala liberal sikit. Dia kata, dia baca ayat ni, saya kata okey, baca ayat sebelum tu. Itu tolong baca. You baca ayat sebelum tu, you tahu apa maksud ayat ni. Ayat sebelum tu, ayat yang 190 disebut Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qatilu fi sabilillahi allazina yuqatilunakum wa la ta'tadu. Allah kata, pergi perang jalan Allah orang yang memerangi kamu. So maksudnya, bunuhlah di mana saja musuh-musuh Islam, musyrikin yang tidak beriman pada Allah, yang mana ketika memerangi kamu tu, dia perangi kita tu dalam medan perang. So kita nampak, oh ini awak ni handsome, saya tak nak bunuh lah. Dia bunuh kita dulu. So nampak dia bunuh lah sebelum dia bunuh kita. Kalau kita tak bunuh dia, sebab dia memang nak memerangi kita, kalau kita kalah akan memberi fitnah yang lebih besar pada agama kita. Dan apabila kita lihat pada ayat yang ke-191, kita nampak lah, ya, wa akhrijuhum min haitsu akhrajukum. Kesannya kenapa peperangan ini dia halau kita, ambil harta kita, bunuh anak dan isteri, keluarga dan sebagainya. Memang sangat-sangat memusuhi, bukan sekadar memusuhi berdasarkan kata-kata biadab, tapi melibatkan nyawa, pertumpahan darah, ya. Dah tak cukup, dah dihalaunya umat Islam, dia nak serang lagi.
maka berlakulah perang Badar. Jadi maka Allah kata nampak saja musuh Allah yang memang nak memusuhi agama Allah, nak padamkan cahaya Allah dekat dunia ni, tambah lagi dia tak ada seorang pun orang Islam dekat dunia ni, maka bunuh aja. Saya pernah ustaz saya dekat Manchester masa tu. Saya pernah saya kerja saya teman orang rumah dia belajar sana, dia lecturer. Jadi saya kerja part time cleaner. Bersih tandas, bersih apa. Jadi ada seorang Mak Saleh ni, dia sukalah dia dengar dia kata macam mana dah Al-Quran suruh umat Islam bunuh seluruh umat Islam. Dia kata fight the musyrikun collectively. Kita tahu ayat tu dah. Macam biasa saya perangkap. Boleh sambung tak ayat tu? Boleh sambung tak ayat tu? Oh, I don't know. I have no idea, dia kata. Kata you sambung lah, you sambung, you tahu jawapan dia. Kan? Waqatilul musyrikina kafatan kama yuqatilunakum kafah. Maksudnya kenapa kita bunuh semua orang kafir itu sebab dia nak bunuh kita sekali, dia memang serang kita, dia nak habiskan kita. Takkan kita nak kata tak apalah macam tadi kan. Saya tengok awak ni walaupun kafir tapi muka-muka Ustaz Tirmizi saya sayang, saya tak jadi nak bunuh. Tak jadi bunuh kita, tak bunuh kita, dia kejar dia bunuh kita. Dia memang orang yang tak boleh nak dia dakwah, memang kerja nak perang, memang sesuailah bunuh tu semua sekali. Bila dia dengar tu dia ya tak ya juga kata jangan baca buku tajuk saja, baca seluruh sekali. Jadi itulah antara yang kita kata jelaslah, dan memang kalau kita kata pun dalam Al-Quran fa in intahau fa innallaha ghafurur rahim. Kalau mereka menghentikan permusuhan, mereka sendiri menerima Islam ataupun tak nak menerima Islam tapi sudi nak bayar jizyah kepada Islam, maka fa innallaha ghafurur rahim. Sebab apa, ini kepentingan dalam usaha dakwah kita nak sebarkan agama tauhid. Sebab tu Allah Subhanahu wa taala menyatakan wal fitnatu asyaddu minal qatl. Bukan fitnah apa tu, fitnah ni maksudnya syirik. Syirik ni adalah kezaliman yang lebih dahsyat berbanding daripada pembunuhan itu. Itu dosa yang paling besar sekali. So kita tak nak biar orang mati dalam keadaan Islam, bukan mati dalam keadaan memikul dosa ataupun kezaliman yang sangat besar. Bila saya cakap tentang al-fitnah itu asyadu minal qatl kan, syirik itu bukan fitnah yang kata orang itu konteks Melayu kan, ini konteks bahasa Arab. Jadi bila syirik itu lebih teruk daripada membunuh kan, sebenarnya bagi orang biasa kan, dia rasakan bahawa dia mungkin beragama selain daripada Islam kan, dia kata bahawa bunuh memang bermasalah kan, because kerana dia ada kaitan dengan nyawa. Tapi kalau syirik ini Tuhan tak boleh ke ampunkan. Dalam Kristian ada savior kan, Jesus dihantar untuk menyelamatkan, tak boleh ke ampunkan semudah itu. Jadi kalau ada argument hujah begitu Ustaz ya, bagaimana melihat syirik itu memang betul-betul teruk, lebih teruk daripada membunuh tadi itu? Silakan. Yalah, jadi betul Ustaz syirik memang sebesar-besar kezaliman. Kalau orang dosa membunuh tak sempat taubat, ada chances nak masuk syurga. Habis kena cuci kat neraka, dia masuk kat syurga balik. Tapi kalau syirik ni tidak ada pengampunan. Innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi syai' wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak akan mengampunkan sama sekali dosa yang mensyirikkan Allah. Maksudnya selama-lamanya dibakar dalam api neraka banyak sekali ayat Al-Quran menceritakan bahawa kekalnya orang yang tak beriman itu dalam konteks akhirat dalam konteks dunia ni apa kesan syirik ini yang melampau lebih teruk daripada membunuh tu? Boleh Ustaz cerahkan tak? Pasal orang kata bahawa itu ramai je orang yang bukan Islam yang mensyirikkan Allah, berbanding dengan dia bunuh orang, biarlah dia syirik kan, sampai gitu sekali. Jadi itu bagi setengah orang kata tak apalah kan. Macam mana tu Ustaz? Bagi saya, bagi yang saya nampak tu, kita berbalik kepada apakah objektif Allah mencipta kita. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah nak jadikan kita ni sama ada manusia atau jin untuk kita mengabdikan daripada Allah. Tadarru', tunduk. Bukan saja sujud saja, bukan saja rukuk, tapi segala ketentuan hukum hakam Allah, Al-Quran dan Sunnah perlu kita tunduk, perlu kita ikut. Tapi kalau mereka yang syirik ni, dia tak nak beriman dengan apa yang Al-Quran datang. Dia tak beriman dengan hukum hakam. Dia tak beriman dengan halal dan haram. Kita tengoklah orang yang tak beriman, dia kata kita kata kena kahwin, tak boleh duduk serumah. Dia kata pelik betul. Kami biasa, kami duduk tak nikah, duduk sama-sama, lahirkan anak. Jadi kerosakan nasab. Lepas tu mereka yang tak beriman, minum arak, tak kena balik rumah dia pukul bini sampai meninggal dunia. Kat UK biasa Ustaz. Ada kes.
mabuk pukul anak sampai pecah kepala pun ada juga. Itu kesan yang lebih buruk. Memang dia syirik. Syirik tu mungkin dia tak bunuh, tapi kesan syirik tu dia tak akan membawa kepada tidak menjaga maqasid syariah. Dia tidak menjaga syariah. Dia sebab syirik dia akan membahayakan nyawa orang lain. Membahayakan agama, nasab dan sebagainya. Akal, fikiran dan sebagainya. Itu yang saya nampak lah. Ya. Jadi itu yang terima kasih Ustaz Syahrizan ya, mencerahkan tentang syirik ini. Walaupun dia orang bagi nampak dia kecil, tapi bagi Allah besar, lantaran bila hati itu dipenuhi dengan kezaliman yang besar ini, dia sanggup dia menzalimi harta. Ustaz cakap tadi kan, menzalimi, malah dengan syirik ini boleh menyebabkan orang sanggup dia membunuh satu etnik cleansing kan, membunuh siapa saja, sapu sekali. Disebabkan oleh apa? Kerana syirik itu dia menghalalkan apa sahaja yang dia inginkan. Kalau tadi berperang itu mungkin berperang dalam perang tu saja, tapi kalau orang syirik ini tak berperang pun dia bunuh ya, yang seperti dikongsikan oleh Ustaz Syed Syahrizan sebentar tadi. Maka inilah hidayah yang kita dapat daripada halaman yang ke-30 yang kita ingin sambung pada halaman yang ke-31, di mana Allah menyatakan pada ayat 197 bawa kepada topik Hajj. Ya, perang. Kemudian di bawah tadi pada buku surat 30 tadi membawa kepada Hajj. Kerana apa? Kerana ada kaitan. Ada kaitan Nabi nak pergi Hajj itu, ada orang yang menghalang daripada menunaikan Hajj dan ia membawa kepada perang. Jadi kembali balik kepada ayat Hajj, iaitu pada ayat 197, musim haji itu pada bulan-bulan yang telah diketahui. Ya. Barang siapa melakukan ibadah haji dalam bulan itu, jangan buat 3 perkara, iaitu fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. Mari kita sama-sama kita baca satu ayat ini, ayat 197, kerana kita nak melihat kalau haji ini telah berlaku saban tahun ini sahaja Ustaznya, yang Allah tarik dahulu nikmat itu. Kerana tolong belajar sedikit pasal haji tahun ini. Tahun depan kalau diizinkan oleh Allah, kita doakan moga-moga Pak Haji dan Mak Hajah yang mendengar pada hari ini pastikan impak kesan haji itu benar-benar dibawa ke negara ini. Dan kalau yang belum menunaikan haji, bersedia dengan haji yang original Ustaz ya. Bukan haji yang sekadar nak letak tampal nama haji dan hajah sahaja di belakang nama. Jadi mari kita baca dahulu ayat 197 oleh Ustaz Tarmizi. Terima kasih Fadil Ustaz Fazrul, Fadil Ustaz Syed Syahrizan. Tuan-tuan dan puan-puan, sahabat-sahabat Al-Quran semuanya, kita nak menyambung bacaan kita, ulang kaji kita pada muka surat 31. Tadi ayat yang perang tadi Ustaz, saya cuba baca dengan gaya ataupun bacaan yang agak agresif sikit. Taranum Ros, taranum yang tegas sikit kan. Kalau Ros ni imam yang kita selalu dengarlah, Syekh Abdul Rahman As-Sudais, baca dengan taranum Ros. Saya tadi 1% saja. 1% saja, tapi tak apalah kan, minat kan. Dan ini Ustaz sebut pula kita nak berpindah kepada ayat-ayat tentang haji, ayat yang ke-197. Mari kita baca, dan saya nak cuba baca dengan bacaan ala Syekh Mahir Al-Mu'iqli. Cuba je Ustaz. Tak jadi jangan marah Ustaz. Jadi. Saya pernah dengar Ustaz baca, memang jadi. Allah Akbar. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, sahabat-sahabat Al-Quran semua, mari kita tengok seketika ayat 31 dulu atas sekali. Muka surat 31 ayat 197. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب صدق الله العظيم. Surah Al-Allahul Azim pada ayat 197 ini Allah menceritakan tentang haji itu ada kewajipan jangan mengeluarkan rafath.
jangan fusuk dan jangan jidal, ya, jangan mengeluarkan perselisihan, perkara-perkara yang berbuat maksiat dan perkataan yang tidak yang sia-sia. Dan di dalam ayat ini di hujung itu Allah menyatakan tentang wattaquni ya ulil albab, ya, yang ini Allah kata bertakwalah kepada ulul albab, orang yang betul-betul dapat point. Di dalam al-Quran ada 16 kali ayat ulul albab ini, dan ini adalah salah satunya daripada surah Al-Baqarah. Jadi kita nak minta pencerahan daripada Ustaz Syed Syarizan, ya Ustaz, ya, bila bercakap tentang haji ni satu latihan, ya, bagi umat Islam. Setiap tahun berjuta-juta orang datang ke Mekah, ya, dan jangan rafath, jangan fusuk, jangan jidal. Istilah bahasa Arab yang mungkin Ustaz boleh ceritakan. Dan adakah ia terhenti pada fil hajj ataupun sebenarnya dia punya impak takwa itu boleh dibawakan sampai ke Malaysia? Dan mengapa pula ada orang yang banyak soalan dalam soalan Ustaz, ya. Okey. Mengapa ada orang yang balik haji tu dia rasa macam dialah lebih kuat berjidal, suka bergaduh tu? Sila Ustaz. Masya-Allah. Baik, saya teringat kata guru kami dekat Mesir, Syekh Dr. Mustafa An-Nadwi, dia orang Mansurah. Dia kata proses pentarbiahan, maksudnya kadang-kadang manusia ni dia perlu ada motivasi nak tarbiah diri dia supaya jaga benda-benda yang lara, benda-benda yang boleh membawa kepada dosa, dia kata. Sebab itulah antaranya puasa. So puasa sunat tu seringkali digalakkan. Tiap minggu ada puasa sunat, bulan ada puasa sunat, setiap bulan, yang tahunan pun ada, supaya seseorang bila dia melakukan ibadah puasa, dia akan nak dapatkan ataupun mencapai kesempurnaan puasa. So, sama jugalah bila puasa ni, benar, wala rafatha wala fusuka wala itu. Walaupun kalau rafath tu batal, tapi jidal tu dia mengurangkan pahala. Jadi orang yang nak sempurna pahala puasa, dia kena, walaupun sunat sekalipun, dia kena tinggal benda macam tu. So jadi kadang-kadang orang dia tak ambil puasa sunat, jadi Allah sengaja nak wajibkan mereka melalui tarbiyah ini, maka diwajibkan puasa Ramadan. So bila habis Ramadan, kita masuk bulan Syawal pula, sibuk dengan open house. Open house tu penuh dengan membawang sana, membawang sini, kita pun tak tahu, lupa dah tarbiyah Ramadan. Macam lepas dendam. Lepas dendam. So bila masuk Zulhijjah, 10 Zulhijjah tu, haji tu, dia start mula nak ajak kita tarbiyah balik, supaya tidak ada, ya, lebih kepada kesempurnaan haji, yang pergi haji itu jaga balik, muhasabah balik, yang mana ayat ini memberi konteks yang lebih besar. Pertama, kalau orang yang sudah melalui proses ihram, maka tak boleh ada muqaddimah seksnya, tidak boleh ada berkata-kata yang celupa dan sebagainya. Maka kalau kata-kata yang nista, maka dia tak menepati seperti mana Nabi SAW sebut, man hajja walam yarfath falam yarfath walam yafsuq raja'a ka yaumin waladathu ummuh. Maksudnya you buat haji penat-penat habis, ada yang package 80,000. Oh, masya-Allah. 80,000 ialah selesa, alhamdulillah, dia ada duit, perempuan dia, Allah beri ganjaran sebab dia mengorbankan duit dia. Tapi pergi haji rafath, ya, ataupun buat benda-benda sia, tak dapat haji mabrur. Itu target sebenarnya. Target sebenarnya kita nak mengerjakan kewajipan, dan tambah lagi kita nak target yang terbesar. Ajaran ganjaran yang sangat besar haji mabrur yang kita nak kejarkan tu. Maka di situ kita dapat lihatlah sebenarnya, ya, haji ini adalah proses tarbiyah macam Ramadan juga. Cuma dia lebih mencabar sikit. Perlukan keuangan, perlukan masa, perlukan tenaga, perlukan kesabaran. Jadi sebab itulah kata maksudnya dijamin masuk syurga bagi mereka yang mendapat haji mabrur. Maka Allah terangkan secara jelas-jelas, wala fusuka wala jidala fil hajj. So jaga benda-benda macam ni. Supaya apa? Supaya kita menghayati ayat ini, supaya kita menyelusuri apakah Allah inginkan daripada ibadah haji dalam kehidupan seharian. Jadi ini adalah latihan yang Allah nakkan berdasarkan pada apa yang Ustaz nyatakan tadi. Nak kita ni jaga jangan rafas, fusuk dan jidal ini, suka bergaduh ni, pasal bab 3 perkara ni memang manusia suka Ustaz, ya. Dia memang suka. Dia sampai jadi industri pula. Industri rafas, industri fusuk, kan, dan industri jidal. Bergaduh, kan. Dia di kalangan media pun dia ada yang suka melaga-lagakan orang digital ke social media. Jadi ini perkara yang perlu kita beri perhatian. Kita sambung kembali My Quran Time, baca faham aman, insya-Allah. Obat hati itu 5 perkaranya.
Yang pertama baca Quran dan maknanya. Yang kedua salat malam dirikanlah. Yang ketiga berkumpullah dengan orang soleh. Allahu Akbar. Yang keempat lima cari sendiri. Pakai yang original. Subhanallah. Alhamdulillah. Syukur kita kepada Allah SWT. Di hari yang barakah ini masih lagi kita bersama dengan Quran Time, bersama dengan Ustaz kita, Ustaz Fazrul, dan juga tetamu kita, bintang kita pada hari ini, Al-Fadhil Ustaz Syed Shahrizan bin Syed Muhammad. Dan kita banyak tadi Ustaz kita berkongsi tentang ayat-ayat yang mencabar dalam suasana kehidupan hari ini, tapi dah diberi penjelasan yang amat mantap oleh Ustaz Syed Shahrizan satu perang kemudian kita cakap tadi tentang haji dan ayat haji ini sebenarnya bersambung pada halaman 32 di atas itu, dan kemudian dia seperti tiba-tiba Ustaznya tiba-tiba bercakap tentang personaliti orang-orang yang ada masalah dalaman dia dan orang yang memang sejahtera yang kita nampak bahawa sebenarnya haji ini sebenarnya proses untuk membersihkan. Dan kalau kita tengok pada ayat yang ke-206 ada cerita orang yang ada masalah hati, ada responnya yang negatif, tapi kalau orang yang amat bagus hatinya, dididik, ditarbiah, dapat dilihat pada ayat 207. Jom kita baca sama-sama. Dan kemudian kita akan melihat bagaimanakah pencerahan daripada Ustaz Syed Shahrizan untuk kita jadikan sebagai panduan hidayah daripada halaman 32 ini. Jom sama-sama. Baik, terima kasih Ustaz. Kita menyambung ulang kaji kita. Sekarang ini kita berada di muka surat 32. Kita nak baca satu ayat, iaitu ayat 207 Ustaz ya. Ya, 206 dan 207 dan 207. Mari kita baca sama-sama insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ وَلَبِئْسَ الْمِهَادُ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ والله رؤوف بالعباد صدق الله العظيم. Surah Al-Azim pada ayat 206, dan apabila dikatakan kepadanya bertakwalah kepada Allah, semakin bangkitlah kesombongannya untuk membuat dosa, maka yang terbaik buatnya adalah neraka Jahannam, dan sesungguhnya Jahannam itu tempat tinggal yang terburuk. Jadi ini adalah bagaimana respon orang-orang yang ada masalah Ustaz ya. Dan bila cakap tentang ayat ini menakutkan disebabkan apa? Kadang-kadang ada orang tegur kita Ustaz ya. Said, bila orang tegur ittaqillah kan, ataupun orang tegur kepada saya lah katakan kan, abang ke, kalau isteri saya ke, anak saya abah kan, sebenarnya tak betul tu abah kan. Dan bila ia adalah ittaqillah di sini tidak ada sumber, maksudnya siapa-siapa saja boleh menyatakan. Bagi orang yang ada masalah hati, dia ada izzah, bukan izzah yang positif, tapi al-izzatu bil ithm kan, dia rasa sombong mula dia nak melompat itu. Apa ubatnya Ustaz, dan adakah apa pencerahan daripada ayat 206 dan 207 ni? Silakan. Baik, ayat 206 207 ni dia kait rapat dengan golongan munafik seperti mana disebutkan dulu Ustaz tadi. Bila ditegur, dinasihatkan jangan buat kemungkaran, mereka tersentak. Zaman sekarang ni sentaplah. Sentap. Istilah kata hati tisu lah, cepat koyak apa semua kan. Jadi sebabnya kalau hakikat golongan munafik ni, dia hukumnya kufur, zahirnya Islam.
Hukum dia tak boleh dibunuh sebab apa? Sebab zahir dia memang sembahyang. Memang zahir dia memang berpuasa, zahirnya dia apalah seolah-olah macam di Islam pada zahirnya, tapi Allah hanya tahu. Allah tahu yang mereka ni munafik. Dan bagaimana Nabi SAW boleh tahu golongan ni munafik, sedangkan Nabi SAW sendiri pun tak boleh baca hati manusia. Ya, tapi berdasarkan wahyu, Allah yang bagi wahyu kepada Nabi Muhammad, ini munafik-munafik. Dan rahsia nama-nama itu dipegang oleh Sayyidina Hudzaifah bin Al-Yaman radhiyallahu anhu. Jadi apabila kita sebutkan hakikatnya orang munafik ni dia sama seperti orang musyrikin. Musyrikin ni maksudnya dia dah beramal dengan Islam tapi hati masih lagi tertutup dengan Islam. Bab kata dalam surah Al-Baqarah ayat berapa Ustaz? Idal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a anzartahum allam tunzirhum wahum la yu'minun. Maksudnya datang macam mana, dengar hadis banyak kali, tengok indahnya Islam, tapi seolah-olah macam tak ada apa-apa manfaat. Diberinya peringatan, diberinya amaran, diberi tentang kenikmatan syurga, tidak memberi apa-apa kesan. Pasal apa? Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawah. Hatinya sudah ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maksud hati tutup ni bukan dalam erti kata ikut akidah Jabariyah. Maksudnya memang aku dah kafir, memang kehendak Allah. Tapi memang kehendak manusia itu sendiri. Jelah innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Mereka sendiri yang tak nak cari kebenaran. Mereka sendiri dah tutup dah. Benda tu betul, dah tahu benda tu betul, tetap juga nak pilih benda yang salah juga. Benda ni tak ada manfaat, tetap juga nak pilih benda yang manfaat. Golongan minta maaf cakaplah, golongan perokok kan. Perokok minta maaf. Dia dah tahu benda tu membahayakan, benda tu tak baik kesihatan, tapi tetap juga pilih benda macam tu. Tapi tak adalah kita kata merokok disama dengan munafik. Sampai hati Ustaz kata saya munafik kan. Jadi Ustaz, bila Ustaz cakap pasal sentap dan hati tisu tu kan, ialah bila satu hati sentap yang jenis begini, sentap yang dia rasa bahawa aku betul kan. Betul. Tapi kalau yang orang beriman, dia sentap juga kan. Apa beza sentap orang yang munafik ini dengan sentap orang beriman dalam nak memastikan kita ni jadi manusia yang mengorbankan kan. Bila jom dia sentap dia pergi, tapi apa bezanya orang beriman sentap dengan orang yang ada masalah ni sentap? Yalah, saya rasa jawapannya kalau salah betul kan saya terbizi Ustaz Fazrul. Ya, kalau orang munafik apabila dia buat kerosakan muka bumi, dia buat maksiat, dia tak rasa sentap, dia rasa benda tu normal, benda tu biasa, bagi dia tak salah. Tapi kalau orang beriman, kalau benda tu Nabi kata al-imanu mahaka sadru, apa yang mengetuk hati, menggetarkan. Iman tu kalau menggetarkan hati. Kalau dia tinggal sembahyang, tinggal solat, dia rasa bersalah sungguh, dia kata. Hari ini mengumpat, dia rasa bersalah sungguh rasanya. Kalau dia buat kejahatan, dia rasa bersalah sungguh. Tapi golongan munafik tak ada, dia rasa macam tu. Hati dia sudah ditutup oleh Allah Subhanahu Wa Taala atas kehendak mereka sendiri. Mereka yang tutup hati, mata, telinga, mulut mereka daripada menerima kebenaran itu sendiri. Jadi itu bezalah yang saya nampak. Maksudnya orang munafik ini kalau dia sentap, kemudian dia terus buat kerosakan. Tapi kalau orang beriman, kalau dia kena sentap tu, dia tarik handbrake gitu itu yang pencerahan yang dikeluarkan, yang disampaikan oleh Ustaz Syed Rizani untuk maklumat, untuk manfaat saya pada tuan-tuan yang berada di rumah, ya, bahawa sentap ni semua orang sentap kan, ya. Tapi ada sentap untuk terus tekan minyak, langgar dinding terus, ya, ataupun saya break sekejap, saya rasa saya kena bertaubat, saya rasa saya kena buat sesuatu kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itu pelajaran yang kita boleh ambil, pencerahan daripada halaman 32, dan kita nak terus lagi, ya, pasal di awal muka surat 33 itu bercakap tentang sal Bani Israel. Tanyakanlah kepada Bani Israel, ya, sebagaimana kita belajar dalam juz yang pertama halaman 7 hingga 19 tu cakap pasal Bani Israel, Ustaz, ya. Ni ada sambung lagi ni, memang tak habis-habis kan pasal Bani Israel ni. Jadi salah satu daripada ayat yang bercakap tentang Bani Israel ini pada ayat 213 ada cerita tentang baghyan bainahum, ya, tentang mereka ini ada rasa dengki di kalangan mereka. Tetapi Allah bawakan pada ayat 214 itu tentang ciri orang masuk syurga. Ya, kita baca dahulu tuan-tuan pada ayat 214 bersama Ustaz Tarmizi, dan kalau boleh Ustaz Said mencerahkan tentang apakah realiti ayat 214 ini dalam kehidupan umat Islam zaman sekarang, ya. Jadi Ustaz Tarmizi, mulakan dahulu. Terima kasih banyak Al-Fadhil Ustaz Tuan Fazrul, yang saya kasihi Al-Fadhil Ustaz Said Syahrizan.
Sahabat-sahabat Al-Quran yang dikasihi Allah SWT sekalian, barangkali ada yang terlepas tadi Ustaz. Kupasan Ustaz Said daripada awal tadi, terlepas kupasan ataupun jawapan perkongsian daripada Ustaz Said ataupun episod-episod yang sebelum ini. Jadi saya nak mengajak sahabat-sahabat Al-Quran semuanya untuk bergabung dengan kita di platform rasmi kita. Kita ada Facebook, kita ada YouTube dan juga Instagram. Facebook kita Sahabah Al-Quran My #Quran Time dan juga My #Quran Time. Kalau di YouTube boleh tengok ulang siar episod-episod yang kita nak perhatikan dalam My #Quran Time Official YouTube kita, dan juga boleh ikuti kita juga di Instagram My Quran Time Official dan juga Instagram Al-Fadhil Ustaz Said Syarizan lah. Said Syarizan lah. Ya, Said Syarizan. Nama penuh Ustaz Said, subhanallah Ustaz. Terutama kalau nak tahu tentang isu-isu terkini ya, ya tentang Quran, boleh ya berkongsi. Dan ya Ustaz, ya baik, saya nak sambung ayat Ustaz, satu ayat dalam muka surat 33 ini, ulang kaji kita nak baca ayat 214 ya. Baik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Am hasibtum an tadkhulul jannata wa lamma ya'tikum mathalul ladzina khalaw min qablikum مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب صدق الله العظيم. Surah Al-Allahul Azim pada ayat 214 membawa kepada apakah maksudnya, atau adakah kamu berfikir bahawa kamu akan masuk ke dalam syurga padahal belum datang kepadamu seperti orang-orang yang terdahulu sebelum kamu. Mereka ditimpa kemelaratan, penderitaan dan diuji sehingga Rasul dan orang beriman bersama mereka berkata, mata nasrullah, bilakah datangnya pertolongan daripada Allah? Ingatlah sesungguhnya pertolongan Allah itu dekat. Inilah maksud ataupun terjemahan daripada ayat 214, dan kita nak dapatkan pencerahan ulang kaji kita. Sebenarnya ayat ini Ustaz ya, dia nak Allah nak bawakan kita perspektif apa? Adakah rasa macam saya ni tak susah, saya kena cari susah, ataupun saya ni rasa macam tak diuji, kena cari ujian ini ya, ataupun apa sebenarnya agar hidayah daripada ayat 214 ini dapat kita hidupi zaman ini. Sila Ustaz. Baik, terima kasih Ustaz. Ya, terima kasih Ustaz Tirmizi. Jadi ayat ni memang cantiklah, dia letak berkaitan dengan Bani Israel. Bani Israel ni cerita tentang bagaimana Nabi Musa dan Nabi Harun diuji dengan begitu dahsyat sikap umatnya yang Allahu Akbar. Nak sikap apa lagi Ustaz? Apakah bahasa yang boleh kita cakap? Bani Israel pada zaman Nabi Musa, Nabi Harun, itu betapa dahsyatnya ujian ke atas dua-dua nabi ini, yang menyemakan hati, berulam jantung dan sebagainya. Ya, sampai Nabi Musa balik daripada bukit Tur Sina, pegang jangkut Nabi Harun, pasal marah pasal macam mana boleh berlaku. Boleh. Ya, ujian yang begitu dahsyat. Maksudnya ayat dicerita tentang ujian mesti datang. Ya, dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala, hasiban nasu ay yatruku ay yaqulu ay yutraku ay yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Maksudnya adakah manusia menyangka aku beriman pada Allah, aku tidak diuji. Dia pasti diuji. Sebab kata orang, nabi sendiri diuji, Nabi Muhammad, Nabi Musa diuji, Nabi Harun diuji, dan sebagai motivasi kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Isa Hawariyun diuji begitu dahsyat, maka ia merupakan satu motivasi kepada para sahabat yang mana untuk memegang bara api, memegang Islam itu sendiri, untuk disebarkan dekat Jaziratul Arab. Macam-macam dekat fatrah 13 tahun dekat Mekah yang kena bunuh, hilang mak, hilang ayah, hilang macam-macam lagi lah benda yang dihargai, yang kena suluh, yang kena macam-macam lah. Jadi benda tu satu perkara yang ujian yang tidak boleh
diuji. Bahkan kata ulama lagi ketinggian iman seseorang itu lagi tinggi ujiannya. Ya, masya-Allah. Sebab tu kadang-kadang kata apalah, tengok dia tu tak pernah beriman pada Allah pun, hari-hari sembah tu sembah ni, tak apa-apa dia sembah. Kaya juga. Oh, kaya juga. Aku ni kerja overtime sampai nasib baik jam tu 24. Kalau ada 28 jam aku kerja dah. Macam tu. Tapi tak kaya-kaya juga. Tapi itu kadang-kadang ujian yang kita beri kan. Dan nak Ustaz kata zaman pandemik COVID-19 ni memang jangan kata saya pun terkena, ustaz pun semua terkena juga tu. Saya punya perniagaan pun hampir gulung tikar boleh dikatakan. Tapi Allah bagi jalan keluar jugalah, boleh bernafas dan sebagainya. Dan zaman PKPP ni kita rasa saya bersyukur. Saya diuji 3 bulan. Dan kita fikir ramai yang lebih teruk daripada kita. Dan kita dah masuk PKPP ni, kita dah mula bernafas. Dan ada orang yang masih tak bernafas. Nak cari oksigen tu tak tahu mana. Maka itulah yang kata nak bandingkan kita sebagai motivasi lah Ustaz. Kita diuji. Nabi lagi teruk diuji, para sahabat lagi teruk diuji. Zaman dulu nabi-nabi yang ada kena gergaji, kena bunuh lagi dahsyat. Ya, dan satu perkara yang kadang-kadang itulah dalam antara tanda-tanda akhirat. Kalau kita buka 40 hadis tanda-tanda akhirat Syekh Fahmi Zamzam, dia bawa satu hadis, dia kata manusia umat Islam yang beriman akan sentiasa diuji. Diuji makin kita rasa pandemik ni mungkin dah habis, alhamdulillah. Tak tahu apa ujian yang Allah akan datang. Sampai terkeluar daripada mulut orang beriman satu hari nanti, dia lalu kubur, alangkah baik aku jadi seperti mereka. Mati lebih baik. Sebab ujian datang. Jadi kita rasa Allah bagi break sekarang ni, alhamdulillah. Ya. Kita tak tahu zaman anak cucu kita apa ujian yang datang. Tak tahu zaman kita sebelum kita meninggal, adakah itu akan terujar mulut kita? Mati lagi baguslah. Maksudnya itu kita kena prepare lah. Benda yang akan berlaku. Wallahu a'lam. Jadi maksudnya ayat 214 ini menyiapkan minda kita Ustaz ya. Maksudnya bukan pergi cari ujian kan, pergi cari tak ada, dah habis dah COVID-19, cari COVID-20 pula. Tak ada macam tu Ustaz ya. Dia adalah menyiapkan minda kita dengan segala cabaran akan datang, tetapi yang pastinya tetap juga bersama Allah. Ya, itu yang Ustaz sampaikan sebentar tadi, agar kita terus kuat ya, terus bersama dengan perjuangan. Dan ayat selepasnya itu pun Allah menyatakan tentang mengeluarkan infak harta ataupun infak apa sahaja yang ada untuk kaum kerabat, tentang anak yatim, orang miskin. Semuanya itu adalah tanda bahawa kita ini committed dalam perjuangan untuk menuju kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin di akhir satu lagi Ustaz ya, kalau kita tengok muka surat 34 bercakap tentang perjuangan ini, salah satunya ialah bab memberi ini Ustaz ya, memberi ini. Dan juga kalau kembali balik pada kital tadi itu, memang tak seronok ya. Berperang tak seronok, memberi pun tak seronok, tapi banyak benda tak seronok dalam hidup ini Ustaz ya. Tapi Allah cakap mungkin yang tak seronok, yang kamu benci itu, yang kamu tak suka itu, wa khairul lakum, ya, baik bagi kamu. Jadi ayat 216 ini kalau Ustaz Tarmizi boleh bacakan dan Ustaz boleh cerahkan lagi bagaimana kita nak nampak sisi baik bagi setiap perkara yang nampak tak baik. Kan? Dan macam mana nak nampak yang tak baik bagi benda yang baik? Tu mencabar juga tu kan. Tapi kalau Ustaz boleh bagi 1-2 tips agar kita ini tidak mudah tertipu dengan hakikat hidup di dunia ini. Jadi sila Ustaz Tarmizi. Baik, terima kasih kepada Ustaz Fazrul, Ustaz Syed Shahrizan. Mohon saya baca silakan. Okey, ayat yang barangkali yang seterusnya ini ayat 216 di muka surat 34. Jom kita baca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون صدق الله العظيم. Surah Al-Azim, diwajibkan ke atasmu berperang walaupun kamu tidak menyukainya. Boleh jadi kamu bencikan sesuatu padahal ia baik bagimu, dan boleh jadi kamu sukakan sesuatu tetapi ia tidak baik bagimu.
Allah mengetahui sedangkan kamu tidak mengetahui. Jadi ustaz ya, bila Allah mulakan dengan perang, Allah tahu dah manusia tak suka, ya, wa huwa kurhul lakum, Allah dah tahu dah kita tak suka. Tapi Allah nyatakan wa'asa an takrahu syai'a, ya. Kamu benci sesuatu, maksudnya sesuatu tu taklah semestinya qital semata-mata, tapi semua sesuatu tapi mungkin jadi baik. Jadi panduan daripada ustaz yang boleh kita fahami daripada perkara ni, bila Allah kata Allah tahu, kamu tak tahu, macam mana saya nak tahu yang baik ke tak baik dalam hidup saya agar saya taklah tertipu dalam perjalanan hidup. Masya-Allah. Betul. Sila ustaz. Baik ustaz, ayat ni cerita tentang aturan Allah lah. Allah dah atur semua cantik dah. Ustaz Fazrul, Ustaz Terbizi, semua ada pengalaman. Kita rasa pernah dululah saya nak minta jawatan sebagai pensyarah. So interview dalam bahasa Arabnya, bahasa Inggerisnya. Ini cerita lama lah. Sampai interview puji saya. Ini bukan saya nak angkat, nak sombong, tidak. Tak ada. Ini cerita pengalaman. Siap puji saya. Saya punya confident mesti dapat. Dapat. Dia puji awak ni bagus lah. Ni. Balik cerita dengan mak saya apa semua. Tiba-tiba dah sebulan, 2 bulan, 3 bulan telefon. Tahu cik gagal interview. Kita rasa panas, rasa manas. Kunci kenapa? Apa silap dia ni? Apa silap dia? Kita tak tahu. Saya kata apa silap saya? Itu saya tak tahulah, tanya ya apa semua ni kan. Jadi sebaliknya Allah nak bagi jawab tempat lain. Oh subhanallah. Dekat tempat itulah yang saya bekerja, yang pernah saya bekerja sebelum ni, sebelum TV Al-Hijrah ni. Itulah saya bak kata orang tu macam-macam lah ustaz dapat. Ya, subhanallah. Belajar macam-macam dapat kelebihan ni. Kalau aku jadi lecturer ni tak dapat yang macam ni. Macam-macam nikmat ya Allah seronok yang kesannya masih ada sampai sekarang. Dan saya rasa Ustaz Fazrul, Ustaz Termizi masih ada. Betul. Kita tak suka tapi Allah dah rancang. Macam juga peperangan. Masa nak perang Badar tu, para sahabat rasa boleh ke kita 300 nak lawan 1000 tu. Mula-mula rasa berat je. Tapi bila dah menang masing-masing, aku dah bunuh 3-4 orang, aku dah bunuh ni, sampai turun ayat sebenarnya malaikat yang turun, yang bantu dan sebagainya. Jadi benda tu kalau kita bayangkanlah, ini sebenarnya ayat ni dia nak motivasi para sahabat yang kalau kita baca ayat sebelum-sebelum cerita pasal Bani Israel. Bani Israel ya, yang mana Nabi Musa suruh perang, masuk dekat Palestin, memerangi penduduk kat situ. Dia tak nak. Sampai dia kepung 40 tahun, sampailah wafatnya Nabi Musa, Nabi Harun, maka bangun generasi baru yang mana pengkadiran itu diketuai oleh Nabi Uzair, barulah perang. Maksudnya, jangan jadi degil seperti Bani Israel. Ya, belajar daripada Bani Israel, dia tak suka, tak buat langsung. Dia tinggalkan langsung. Jangan jadi Bani Israel. So apa dapat? Tak dapat apa-apa. Duduklah kat Sinai itu 40 tahun. Terkurung kat situ lah. Pasal kan? Dia kalau benci terus tak buat. Tak buat. Kita kalau benci, kalau Allah suruh buat. Betul, buat. Masya-Allah. Jadi saya pernah jumpa ustaz, ada seorang balu, dia kata suami dia meninggal dunia. Ustaz, 4 bulan 10 hari ni tak boleh pergi shopping komplek, tak boleh nak apa, nak jogging kat taman pun tak boleh. Susah. Saya ni suami dia meninggal. Ya, tak apa puan, 4 bulan 10 hari pergi kerja cari nafkah. Tak boleh lebih ke tu ustaz, tak boleh. Pasal apa? Ini ujian puan, ujian. Allah nak tengok iman kita macam mana. Allah bagi lebih baik daripada itu. Allah nak tengok kita punya kesabaran nak menghadapi benda yang kita tak suka, sedangkan itu ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dia boleh terima alhamdulillah 4 bulan 10 hari tak window shopping. Lepas tu barulah lepas 4 bulan 10 hari Allah bagi dia subhanallah suami kaya. Allah. Kesabaran dia ada shopping je lepas tu. Bukan window tengok mata, dia beli sekali tu. Beli window kali ya. Window sekali dia beli tu. Sebab ini kisah benar Ustaz. Subhanallah. Lepas 4 bulan 10 hari tu, lepas 2-3 minggu sebulan tu, masya-Allah, ini ayatnya subhanallah. Subhanallah. Jadi kita tak tahu apa. Itulah maksudnya wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Masya-Allah, terima kasih diucapkan pada Ustaz Syarizan berkongsi ya bagaimana melihat kepada ayat 216 ini, di mana yang saya dapat tangkap sebentar tadi ialah kalau kita tak suka pun buat juga kalau Allah suruh. Lantaran apa? Lantaran apabila kita buat juga Allah akan alurkan kepada kebaikan seperti mana kisah yang ustaz maklumkan sebentar tadi. Jadi kita berada di penghujung rancangan kita dan kita mohon pada Allah Subhanahu taala Allah mengizinkan kita melihat cahaya hidayah demi hidayah bagi setiap saat kehidupan kita berteraskan
kepada panduan dalam Al-Quran yang telah kita belajar. Kita bersama dengan Ustaz Syed Syarizan untuk doa agar Allah memudahkan urusan kita. Ustaz, silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma la sahla ila ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami. Terimalah amalan soleh kami. Perbetulkanlah amalan kami. Perbetulkanlah niat kami. Tuluskanlah keikhlasan kami untuk beribadah padamu ya Allah. Ya Allah, jadikanlah kami hamba-Mu yang bertakwa serta anak-anak kami, isteri-isteri kami, rakan-rakan kami, supaya kami selamat di dunia ini dan Kau selamatkanlah kami dekat akhirat nanti ya Allah. Ya Allah, mudahkan urusan kami dunia dan akhirat, urusan anak-anak kami, urusan isteri-isteri kami, urusan saudara-saudara kami sekarang yang diuji dengan ujian yang sangat dahsyat. Kau mudahkan urusan mereka dan luaskanlah rezeki mereka dan rezeki kami ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma la tada' fi maqamina hadha dhanban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wa la daynan illa qadaitah wa la maridan illa shafaitah wa la hajatan min hawaiji dunya wal akhirati illa qadaitaha ya rabbal alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih diucapkan kepada Ustaz Syed Syarizan bersama kita pada hari ini dalam sesi ulang kaji halaman 30 hingga 34, dan kita ingin sentiasa mengulang dan mengulang panduan daripada Al-Quran ini sehingga hidayah ini menjadi latar kepada kehidupan kita seharian. Dan salah satu daripada inisiatif untuk kita membawakan ulang kaji, ramai lagi dapat menatap Al-Quran ini dalam kempen kita Wakaf untuk Ummah. Bagi tuan-tuan yang berada yang di rumah di mana sahaja, kami menjemput untuk sama-sama membawa mesej ini, menyumbang, dan kita ingin bawakan lebih banyak lagi mushaf untuk ditatap, diulang kaji pada setiap hari sehingga kan ummah ini akan disinari dengan hidayah panduan yang jelas daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kami mengucapkan ribuan terima kasih kepada Ustaz Syed Syarizan bersama dalam program kita pada hari ini. Dan insya-Allah bagi tuan-tuan di rumah, ulangan bagi program ini bagi siapa yang tertinggal tadi ataupun ingin melihat balik mengulang kaji ya apa yang telah dikongsikan oleh Ustaz Syed Syarizan sebentar tadi jam 5 petang ya pada jam 10 malam dan juga 6 pagi esok insya-Allah. Dan program ini dibawakan oleh Mofaz. Sama-sama lagi kita berjumpa pada hari yang akan datang dalam My Quran Time, baca, faham, amal, insya-Allah.